Abang, kita dah lambat dah ni. Dah pukul 12.30 malam. Kalau lambat-lambat sangat, Rina seganlah nanti nak lalu dekat kawasan pokok besar di Simpang 3 tu. Itu pun Rina percaya tak ada dia hantu pokok-pokok besar ni. Abang jangan cakap besar. Sekarang kalau tiba-tiba dia muncul sekarang, kita juga susah. Kalau dia datang, kejap lagi abang akan nyanyi lagu Dia Datang. Wallahullazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah Warrahmanur Rahim. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Kepada yang baru je sampai channel ni, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan dulu button subscribe dan turn on notification supaya anda tak terlepas nanti nak dengarkan kisah-kisah seram yang akan saya kongsikan dalam episod-episod yang akan datang. Kepada yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk terus like, share dan komen video-video kami. Yang masih lagi belum follow TikTok channel kami, jangan lupa untuk follow Alam Seperti Maya. Sebelum tu, saya perkenalkan diri. Saya Irene, pencerita kisah seram yang akan membawa anda ke alam seperti maya. Macam biasa, untuk episod kali ni, Irene ada 2 kisah seram yang akan dikongsikan kepada semua. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan. Kisah yang pertama ini bertajuk Lembaga Putih di Bawah Pokok Besar. Kisah ni diemailkan oleh seorang wanita yang ingin dikenali sebagai Rina. Kejadian berlaku pada tahun 2013 di Kuala Lumpur. Rina ni ketika tu dia merupakan seorang mahasiswa di salah sebuah universiti yang terletak di Kuala Lumpur. Rina ni dia berasal daripada Perak dan dia juga ada kekasih hati di dekat kampung yang diberi nama Azlan, bukan nama sebenar. Hampir 5 bulan Rina menjadi mahasiswa di universiti di Kuala Lumpur tu. Hampir 5 bulan juga Rina tak berjumpa dengan kekasih hati dia iaitu Azlan. Hanya telefon je yang menjadi pengikat antara Rina dengan Azlan sebab Azlan ni bekerja dekat Johor Bahru. Pada suatu hari, Azlan bagi tahu Rina yang dia nak datang melawat Rina di Kuala Lumpur. Apa lagi, bukan main happy lah lagi Rina masa tu. Jadi, petang tu, Rina mula keluarkan semua baju dia yang ada dekat dalam almari dan letak dekat atas katil. Di samping tu juga, baju rakan bilik dia iaitu Yati turut dikeluarkan sebab dia nak tengok baju mana yang paling cantik. Yelah, nak jumpa kekasih hati kan? Yati waktu tu bila ternampak Rina keluarkan semua baju-baju sambil pilih mana satu baju yang paling cantik, dia tergelak kecil sambil menegur, "Amboi, bukan main happy lagi ya orang nak berjumpa kekasih hati ni?" Rina membalas, "Mestilah happy. Kekasih hati datang dari jauh kot." Abang datang ni sebenarnya nak bincangkan pasal urusan berisik, bertunang dan majlis kahwin nanti, kata Rina. Yati pula membalas, "Oh ya ke? Macam tu aku doakan semoga semua urusan korang berdua ni dipermudahkan. InsyaAllah selamat dan berbahagia semuanya. Aku pun tumpang gembira dengan berita ni." Lepas saja Rina siap-siap untuk dia keluar dengan Azlan malam tu, Yati sempat berpesan dengan Rina, "Kau jangan balik lambat sangat. Malam ni malam Jumaat tau. Bahaya." Rina sempat mencelah, "Ya, aku tahu. Terima kasih atas nasihat dan sokongan kau tu. Nanti malam ni aku balik pukul 3.30 pagi tau." Rina membalas sambil tergelak kecil. Malam tu, Rina dan Azlan makan dan menonton wayang. Setelah Rina membawa Azlan berjalan-jalan di sekitar ibu kota, jam masa tu dah menunjukkan pukul 12.30 malam. Rina bagi tahu dengan Azlan, "Abang, kita dah lambat dah ni. Dah pukul 12.30 malam. Kalau lambat-lambat sangat, Rina seganlah nanti nak lalu dekat kawasan pokok besar di Simpang 3 tu." Azlan tergelak kecil sambil membalas, itu pun Rina percaya Sekarang ni zaman cyber lah. Hantu semua internet. Tak ada dia hantu pokok-pokok besar ni. Rina pun mencelah, abang jangan cakap besar. Sekarang kalau tiba-tiba dia muncul sekarang, kita juga susah." Azlan pun berseloroh, "Kalau dia datang, kejap lagi abang akan nyanyi lagu Dia Datang dengan lenggang-lenggoknya. Dia datang." Sampai habis Azlan nyanyi lagu tu sambil ketawa sebab dia nak mengusik Rina. Waktu tu Rina hanya menampar lembut aja bahu Azlan. Azlan memandu motosikal Yamaha Z sambil bersiul kecil. Rina yang membonceng dekat belakang ni dah mula rasa mengantuk. Menguaplah juga dia berkali-kali sebab yelah angin tengah malam kan. Bila terkena dekat muka ni rasa macam mengantuk sangat. Tapi bila dah nak sampai aja dekat kawasan Simpang 3 tu, hati Rina ni mula rasa berdebar-debar. Bila dah sampai dekat kawasan Simpang 3 tu, Rina tepuk lembut bahu Azlan sambil berpesan, Bang, slow sikit dekat kawasan ni. Jalan ni licin, ada banyak pasir." Azlan waktu tu tergelak kecil sambil membalas, "Rina takut jalan ni licin ke? Rina takut benda lain ni." Azlan pun
pun memperlahankan motor dia menuruni bukit di kawasan Simpang 3 tu. Sebab kawasan Simpang 3 tu memang agak berbukit juga, cumanya tak adalah terlalu curam. Dekat kawasan Simpang 3 tu ada sebuah pokok yang sangat besar. Pokok tu dah lama sebenarnya. Ketika melalui pokok besar dekat kawasan Simpang 3 tu, Rina ni tak berani nak pandang atas. Kok kan kalau dia mendongak, buatnya ternampak benda-benda tak sepatutnya, tak kedemam pula member ni garang kan. Dia tengok Abang Len waktu tu cool aja bawa motor sambil bersiul-siul kecil. Tapi tak lama, bila melepasi aja kawasan pokok tu, tiba-tiba motor Yamaha ZX Azlan ni tersenggut-senggut macam kehabisan minyak. Motor tu terhenti cuma 5 meter je daripada pokok besar tu. Waktu tu Rina ni mulalah rasa cemas. Mereka berdua ni turun daripada motor sebab Azlan nak cek apa yang tak kena dengan motor dia ni. Bila Azlan cek motor dia, Azlan cakap, "Dah kenapa motor ni? Baru aja semalam servis. Takkan buat hal pula kot." Rina ni sebabkan dia dah takut waktu tu, dia tak lepas pegang baju Azlan sambil menoleh-noleh ke arah kawasan pokok besar tu. Rina cakap dengan Azlan, "Abang Len, kita tolak aje lah motor ni. Asrama Rina dekat depan tu, tak jauh lagi dah. Boleh kan?" Azlan pun membalas, "Okeylah, jom kita tolak aje lah." Rina jalan dekat sebelah abang, okey? Bila saja Azlan mula nak menolak motor dia langsung tak berganjak. Seolah-olah macam ada sesuatu yang sedang duduk dekat atas motor tu dan sesuatu tu sangat berat. Tapi mereka berdua ni tak nampak apa-apa pun. Waktu tu Rina mula rasa cemas dan dia membaca potongan ayat kursi dan beberapa ayat Al-Quran. Ketika tu jugalah ada satu angin yang menerpa ke arah muka mereka berdua, disusuli dengan satu bau yang sangat mereka kenali, iaitu bau kemenyan. Azlan pandang Rina, Rina pun pandang Azlan. Azlan teringat atuk dia pernah ajar beberapa potong ayat Al-Quran untuk dibaca kalau kita dalam keadaan takut berhadapan dengan makhluk-makhluk alam gaib ni. Azlan waktu tu pun mula membaca ayat kursi dan potongan ayat Al-Quran yang diajarkan oleh datuk dia. Sambil-sambil tu, Azlan ni cuba juga hidupkan enjin motosikal dia. Sampai naik lenguh lah juga lutut Azlan ni, sebab cuba hidupkan, tetap juga motosikal dia tu tak berbunyi. Cubaan demi cubaan, Alhamdulillah, motosikal Azlan tu pun mula hidup. Apa lagi, Rina waktu tu cepat-cepat melompat atas motor dan Azlan pun pecut laju menuju ke asrama Rina. Tak sampai seminit daripada tu, tiba-tiba mereka berdua ni merasakan ada satu angin yang menerpa kuat dekat muka dia orang. Dan ketika tu jugalah Azlan dan Rina dua-dua nampak dekat depan ada satu lembaga perempuan yang berpakaian lusuh putih sedang terbang menghala ke arah mereka. Waktu tu hanya Tuhan saja yang tahu bagaimana takutnya dengan pukul 12:30 malam menghadap benda Allah tu depan mata, dan benda Allah tu seolah-olah nak langgar kepala mereka. Sempatlah juga mereka menunduk, dan lepas saja lembaga tu melepasi kepala mereka, sambil mengilai-ngilai dengan sangat kuatnya, mereka berdua ni langsung tak pandang belakang pun, terus pecut aja laju balik ke asrama Rina. Malam tu Azlan terpaksa tidur di salah sebuah bilik rakan lelaki Rina. Tak jadi dah dia nak balik Johor Bahru dah malam tu. Sejak daripada hari tu, Azlan dan Rina ni memang tak main-main dah kalau nak cakap berkaitan dengan makhluk-makhluk alam gaib ni. Yelah, sebab dia orang sendiri dah merasai bagaimana akibatnya bila mempersendakan dan bercakap besar tentang makhluk-makhluk alam gaib ni. Pengajaran daripada cerita yang pertama ni adalah janganlah kita suka bercakap besar, terutama mempersendakan dan memperolokkan makhluk-makhluk alam gaib ni, sebab kita tak tahu bagaimana nanti kita akan diuji. Tapi korang semua janganlah terlalu takut. Cuba kuatkan diri, bentengkan diri dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan amalan-amalan yang memelihara kita daripada dikacau dan diganggu oleh makhluk-makhluk alam gaib. Kisah yang kedua ini diemailkan oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai Zaid. Tapi kisah ini bukan berkaitan dengan Zaid. Ianya berkaitan dengan Datuk Zaid, iaitu Haji Zainal. Kisah ini berlaku di kawasan selatan tanah air, iaitu di negeri Johor pada tahun 2016. Haji Zainal ni, iaitu Datuk Zaid, dah bertahun-tahun lamanya menjadi pembantu imam di kawasan kampung mereka. Seiring dengan usia Haji Zainal ni yang dah mencecah hampir 85 tahun, masjid lama dekat kawasan kampung tu juga masih teguh berdiri. Walaupun agak usang, tapi masih lagi kuat sebab masjid tu dibina daripada papan kayu yang kuat dan kukuh. Pembangunan yang pesat dekat kawasan kampung tu telah membuatkan banyak bangunan, kawasan perumahan dan juga masjid baru yang telah dibina. Tambahan pula, masjid lama tu dah tak mampu dah nak menampung kapasiti penduduk kampung yang semakin bertambah, terutama ketika solat Jumaat dan ketika solat hari raya.
Sebaik saja masjid baru yang lebih besar dan lebih cantik siap dibina, ramailah penduduk dekat kampung tu mula datang dekat masjid baru, dan Imam Zainal telah dinaikkan pangkat menjadi imam di masjid lama. Sememangnya Haji Zainal ni merupakan orang yang sangat-sangat dihormati dekat kawasan kampung tu dan kawasan kampung sekitar, disebabkan Imam Zainal ni merupakan seorang yang amanah, jujur, dipercayai, dan dia juga turut menjadi sumber rujukan masalah dan nasihat oleh orang-orang kampung. Walaupun tak ramai sebenarnya jemaah yang datang dekat masjid lama sebabkan ramai dah solat di masjid baru, tapi Imam Zainal ni tetap juga jalankan tanggungjawab je. Tak ramai sebenarnya orang kampung tu yang tahu kisah misteri masjid lama tu. Masjid tu bukan sekadar masjid, ia sebenarnya lebih daripada tu. Hanya beberapa jemaah sahaja yang tahu pasal masjid lama tu, termasuk Imam Zainal. Pernah satu ketika dulu, ada 2 orang penduduk kampung ni yang merupakan penagih dadah bersembunyi dekat masjid lama tu. Disebabkan mereka ni nak mengelak daripada dijumpai oleh polis, mereka berdua ni menyorok dekat kawasan dapur masjid lama. Tapi ketika tu bukan saja menyorok, mereka berdua ni mula nak menagih dadah dekat kawasan dapur. Sedang aja mereka berdua ni nak hidupkan lilin, tiba-tiba mereka terdengar bunyi derapan kaki orang ramai yang sedang meluru ke arah kawasan dapur. Tapi waktu tu baru pukul 3 pagi. Mereka berdua ni pun rasa macam pelik lah. Ada ke orang datang masjid pukul 3 pagi? Ramai-ramai pula tu. Tak berapa lama ketika tu, tiba-tiba pintu dapur masjid lama tu dibuka oleh seseorang daripada luar dengan sangat keras. Yang peliknya, tak ada orang pun yang muncul dekat pintu tu. Hanya ada satu angin kuat yang masuk menerpa ke kawasan dapur, dan ketika tu, kedua-dua orang penagih ni terus cabut lari. Dah tak berani dah nak menyorok dekat kawasan masjid lama tu. Menurut kata Imam Zainal juga, ada beberapa orang jemaah yang datang untuk qiyamul lail di masjid lama tu. Jadi lepas isyak, mereka tak terus balik ke rumah. Mereka cuma tidur di kawasan masjid tu. Yang peliknya, mereka tidur di atas kapet dalam kawasan masjid. Tapi esok pagi bila bangun, tiba-tiba mereka dah ada dekat kawasan tanah pula. Seolah-olah mereka ni dialihkan oleh sesuatu. Bagi Imam Zainal, semua tu tak mematahkan pun semangat dia. Dia tetap menjalankan tugas dia, dan niat Imam Zainal hanyalah untuk beribadah kerana Allah Ta'ala. Satu hari, macam biasa, sebelum subuh, Imam Zainal ni menaiki motosikal dia dan memasuki pekarangan masjid lama. Waktu tu dia tengok memang tak ada orang pun yang datang, hanya dia seorang saja. Bila dah sampai dekat kawasan masjid lama tu, dia pun mula hidupkan lampu dan mula kemas-kemas sikit. Sambil-sambil tu dia ambil Al-Quran dan mula nak baca Al-Quran. Habis saja bacaan pertama ayat Al-Quran tu, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Tak sampai beberapa minit, masuklah waktu subuh. Imam Zainal pun mula melaungkan azan 2 kali, dan ditunggulah juga beberapa minit kalau-kalau ada jemaah yang datang. Tapi tetap tak ada orang pun yang datang. Kata Imam Zainal dalam hati, mungkin sebab hujan lebat kot, jadi susah diorang nak datang ke masjid. Tanpa berlengah lagi, Imam Zainal pun mula berdiri untuk menunaikan solat. Imam Zainal berniat untuk solat sendirian. Habis saja bacaan Al-Fatihah, tiba-tiba Imam Zainal terdengar dekat belakang dia ni bunyi macam ramai sangat orang, penuh satu masjid dekat belakang yang mengaminkan bacaan Al-Fatihah dia. Imam Zainal waktu tu rasa berdebar juga, tapi dia teruskan aja solat sampai ke rakaat yang terakhir. Sampai ke rakaat yang terakhir, dia masih lagi dengar bunyi suara orang dekat belakang, dan dia mula membaca doa, dan dia dengar juga orang dekat belakang ni amin beramai-ramai. Tapi Imam Zainal masih lagi tak pandang belakang, dan dia teruskan lagi solat sunat. Waktu Imam Zainal solat sunat tu, dia dengar lagi suara orang ramai ni tengah ada yang berdoa, ada yang macam tengah solat. Habis saja solat sunat, bila dia pusing belakang, dia tengok tak ada orang. Hanya dia seorang aja dekat situ. Dan dia sangat-sangat yakin yang sebelum solat tadi memang dia seorang saja. Tapi time waktu solat memang dia dengar suara orang ramai sangat mengaminkan Al-Fatihah dia. Imam Zainal tak pasti siapa sebenarnya jemaah yang tak kelihatan tu, sama ada jin Islam ataupun bunian Islam yang menetap di kawasan masjid lama tu. Pengajaran daripada cerita yang kedua ni adalah, walau di mana jua kita berada, makhluk-makhluk alam gaib ni tetap ada walaupun dalam masjid, sama ada jin Islam ataupun bunian Islam. Jadi tak perlu takut, bentengkan diri kita dengan amalan-amalan yang sepatutnya. Sekian saja untuk episod kali ini. Kepada yang masih lagi belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification. Yang masih lagi belum follow TikTok channel kami, jangan lupa untuk follow Alam Seperti Maya. Dan kepada yang berminat untuk berkongsikan kisah seram, jangan lupa untuk emailkan ke alamat email yang tertera di screen ataupun di description. Akhir kalam, segala yang berlaku di alam maya ini kadangkala memang tak terjangkau di akal, bahkan tak terbatas di waktu. Tetapi semuanya boleh berlaku hanya dengan izinnya. Sekian saja dari saya untuk episod kali ini. Semoga anda semua terhibur dan
dan terima kasih sebab sudi dengarkan kisah-kisah seram saya. So, sampai berjumpa lagi untuk episod-episod yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.